yang sahih di berita RTM, sahih dan berimbang. Berita perdana Jumaat 14 Oktober 2022. Saya Indi Reza Rohadian. Saya Farhatul Lasyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Mandat rakyat penawar ampuh zahirkan kestabilan politik. Penyelidikan klinikal tempatan mampu sumbang RM1 bilion kepada pendapatan negara. Assalamualaikum, salam sejahtera. Mandat rakyat penawar ampuh bagi menzahirkan kestabilan politik dan mewujudkan kerajaan yang teguh, stabil serta dihormati selepas pilihan raya umum ke-15. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yakin rakyat sedia menggunakan hak masing-masing untuk memilih kerajaan yang mampu mengekalkan kestabilan politik, memulih, mengukuh ekonomi serta mengekalkan keharmonian dan perpaduan. Pada 10 Oktober lepas, telah mengumumkan pembubaran Parlimen ke-14 setelah mendapat perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Dengan pengumuman itu, mandat akan dipulangkan kembali kepada rakyat, kerana mandat rakyat adalah penawar ampuh bagi menzahirkan kestabilan politik dan mewujudkan kerajaan yang teguh, stabil serta dihormati selepas PRU 15. Beliau berucap merasmikan jelajah aspirasi keluarga Malaysia JAKM di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Air Keruh. Terdahulu pada majlis berasingan, Perdana Menteri menegaskan PRU ke-15 tetap diteruskan meskipun terdapat beberapa negeri telah mengambil pendirian untuk tidak membubarkan Dewan Undangan Negeri. Jelas beliau, sebuah negeri berhak untuk membubarkan DUN masing-masing pada bila-bila masa. Kerana 6 negeri itu dari segi persiapan pilihan raya, dari SPR, dari segi bajetnya tentu akan melibatkan yang kos yang agak tinggi itu. Jadi SPR akan menanggung 2 kos dan rakyat akan mengundi 2 kali. Sebab itu saya dalam mesej pembubaran Parlimen, walaupun saya kata kerajaan negeri telah, beberapa negeri telah mengumumkan, jadi saya mencadangkan, mengesyorkan kalau boleh diadakan secara bersama. Tapi since keputusan telah dibuat oleh 6 negeri ini, jadi pilihan raya akan diteruskan seperti biasalah. Dan untuk mereka boleh berhak untuk membubarkan DUN mereka bila-bila masa saja. Negeri Sembilan, Kedah, Selangor, Pulau Pinang, Terengganu dan Kelantan merupakan 6 negeri yang telah memutuskan untuk tidak membubarkan DUN. Saudara, Dewan Undangan Negeri Pahang ke-14 dibubarkan berkuat kuasa hari ini. Keputusan itu bagi membolehkan pilihan raya negeri diadakan serentak dengan PRU 15. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail memaklumkan telah menghadap pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bagi mendapatkan perkenan. Bercakap dalam sidang, beliau berkata keputusan Pahang untuk turut serta dengan PRU 15 adalah dibuat atas beberapa keperluan, terutamanya bagi mengelak proses dan musim pilihan raya yang berulang dalam tempoh singkat. Imej kerajaan negeri selama 53 bulan ini, saya dapati banyak perkara yang rakyat boleh lihat apa yang telah kerajaan negeri buat dan laksanakan. Dan ini adalah perkara yang benar. Sebagai contohnya, kalau sekiranya berlaku banjir
kita lihat bagaimana kerajaan negeri berusaha bersungguh-sungguh untuk membantu masa banjir. Dan sekarang ni pun kita telah memperuntukkan untuk pasca banjir sebanyak 47 juta ringgit. Perlis turut mengumumkan pembubaran Dewan Undangan Negerinya berkuat kuasa hari ini. Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man berkata, pembubaran DUN telah mendapat perkenan Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamalullah yang telah menandatangani pengisytiharan pembubaran DUN berkuat kuasa hari ini. Alhamdulillah, Duli Imam dan Tuanku telah pun memberikan perkenannya dan tarikh pembubarannya adalah pada hari ini, Jumaat 14 Oktober tahun 2022, dan Duli Imam boleh juga telah menandatangani proclamation ataupun pengisytiharan pembubaran Dewan Undangan Negeri berkuat kuasa mulai hari ini juga. Perlis mempunyai 15 kerusi DUN. Sebelum pembubaran DUN Penggal ke-14, 10 kerusi diwakili Barisan Nasional BN, 3 PKR dan 2 PAS. Kestabilan politik negara diyakini dapat dinikmati menerusi PRU ke-15. Ya, menurut penganalisis sosiopolitik Sri Muhammad Nur, bagaimanapun ia bergantung kepada sejauh kekuatan parti yang menjadi pilihan rakyat. Jadi kalau ada parti yang agak dominan di Selangor, kalau boleh dapat paling kurang 90, tapi lebih baik 100 kerusi, maka kita boleh jangkakan lebih kestabilan berbanding 2018-2020. Tetapi kalau tak ada parti besar yang ataupun pakatan parti yang mampu mencapai lebih 90 sekurang-kurangnya, keadaan mungkin status quo. Maksud kata sebagaimana yang berlaku 2018-2020. Kan? Cuma dalam masa yang sama juga tahun 2020-2021 dan kita perlu menerima. Tambah Dr. Muhammad Nazri, meskipun hasilnya masih menjadi teka-teki, pelaksanaan Akta Anti Lompat Parti dijangka boleh menjadi mekanisme untuk mengimbangi serta mewujudkan kestabilan politik tanah air secara keseluruhannya. Beliau bercakap dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Sementara itu, pensyarah Undang-Undang Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi Sarawak UTS, Kamarul Anwar Muhammad Suhaimi pula berpandangan kestabilan sebuah kerajaan merupakan elemen penting ke arah kemajuan negara dan kesejahteraan rakyat. Seperti Malaysia ini, kita memang harapkan, kita memang perlukan satu ataupun sebuah kerajaan yang mantap, yang stabil, yang mampu melaksanakan tanggungjawab untuk memerintah. Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam rancangan khas Bual PRU Sibu FM di Sibu. Kira-kira 3,000 pengunjung hadir memeriahkan program Kenduri Rakyat sempena jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Air Keruh. Rata-rata nyata teruja berpeluang bertemu Perdana Menteri dan kepimpinan kerajaan negeri selain menikmati pelbagai juadah istimewa yang disediakan. Datuk Seri Ismail Sabri turut berkesempatan beramah mesra dengan ribuan pengunjung yang hadir. Kita tahulah yang macam sekarang ni jelajah aspirasi keluarga Malaysia ni. Jadi bawa anak lah ni salah satu kita nak cuba nak dekatkan anak pada orang kata dunia dunia sosial yang luas je kan. Yang membuatkan saya nak datang sebab banyak produk-produk Melayu. Contohnya kita boleh beli, kita boleh try dan kita boleh bawa balik. Kita support lah produk Malaysia kan. Okey, saya datang sini sebenarnya saya bercuti. Dan bila kita nampak iklan apa semua kat Tri Melaka tu yang kita singgah. Kita singgah nak tengok keadaan di sini. So far kita masuk sini memang best lah sebab dia pun kawasan sejuk apa semua kan. Dan ada kenduri rakyat. Antara juadah menjadi tumpuan pastinya asam pedas, kuih serabai dan kuih bakar. Lebih 10 pengusaha makanan terlibat menyediakan juadah makanan sepanjang kenduri itu berlangsung.
Yang saya dapat awalan tu hari, dia suruh buat 1,000. Jadi dia cakap buat permulaan ni untuk pagi sampai pukul 2 ni buat 600. Jadi kalau ada tambahan nanti puan ini akan beritahu balik lah. Projek pembinaan takungan air pinggiran Sungai Taps di Melaka oleh Kerajaan Persekutuan bakal menyelesaikan isu sumber air mentah yang terhad dengan meneroka sumber air mentah baharu di negeri itu. Perdana Menteri menjelaskan langkah itu bertujuan mengurangkan kebergantungan Melaka terhadap bekalan air mentah dari negeri-negeri lain seperti Johor dan Negeri Sembilan. Ketika berucap merasmikan loji rawatan air kompak Chin Chin 3 Jasin, beliau memaklumkan Kerajaan Persekutuan sedang melaksanakan projek pembinaan taps jernih di Alur Gajah dengan peruntukan RM234.7 juta yang dijangka siap pada 2026. Selain pembinaan taps, peruntukan RM600 juta telah diluluskan melalui Jabatan Pengairan dan Saliran JPS bagi projek pembinaan kolam dui fungsi di Kerubung. Keperluan itu adalah projek menaik taraf kolam tempatan banjir sedia ada kepada kolam dui fungsi bagi menyelesaikan masalah banjir yang sering berlaku di kawasan hilir Sungai Melaka selain berfungsi sebagai kolam simpanan bekalan air mentah sebelum disalurkan ke empangan Durian Tunggal. Dalam masa yang sama, kerajaan turut menyokong usaha Syarikat Air Melaka Berhad SAMB untuk meneruskan pelaksanaan panel solar terapung di loji rawatan air JUS Fasa 2 di empangan JUS jika usaha di empangan Durian Tunggal berjaya dilaksanakan. Inisiatif bagi renewable energy yang dirangka oleh SAMB juga dilihat dapat memacu perkembangan teknologi yang baik bagi negeri Melaka ini. Selain memastikan kecukupan bekalan air terawat untuk keluarga Malaysia Melaka, projek ini mampu meningkatkan nama negeri Melaka sebagai negeri maju selain mengharumkan nama Malaysia di persada dunia. Loji rawatan air dengan kos pembinaan sebanyak RM40 juta itu dibina dengan kapasiti 30 juta liter sehari yang memberi manfaat kepada 26,000 akaun di kawasan Jasin dan Merlimau. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Isyak. Perkembangan selanjutnya, Kementerian Kesihatan yakin penyelidikan klinikal tempatan dapat menyumbangkan lebih RM1 bilion kepada pendapatan negara kasar PNK dalam tempoh 10 tahun akan datang. Menterinya Khairi Jamaluddin berkata, dari 2012 hingga tahun depan, ia dilihat berkembang dengan pesat dan memberi manfaat yang besar. Dan tahun depan, kita akan melepasi RM1 bilion dari segi gross national income ataupun pendapatan kasar negara yang telah pun dihasilkan melalui projek ataupun kontrak ujian dan juga penyelidikan klinikal yang dilaksanakan di Malaysia sejak tahun 2012. Tahun depan juga kita akan melepasi 2,000 projek penyelidikan yang ditaja oleh industri. Industri ini adalah syarikat-syarikat pharmaceutical dan juga organisasi penyelidikan klinikal yang terbesar di dunia yang ujian klinikal mereka ke Malaysia. Penyelidikan klinikal ini selain daripada memberi manfaat daripada segi kewangan, ia turut memberi pendedahan kepada saintis dan penyelidik tempatan untuk merangka dan melaksanakan ujian terhadap pesakit menggunakan rawatan terbaharu. Khairi ditemui pada sidang media penyelidikan klinikal Malaysia CRM Trial Connect 2022 di Ibu Negara. Turut hadir Duta Jepun di Malaysia Takahashi Katsuhiko. Khairi menjelaskan KKM turut menjangkakan industri ujian klinikal tempatan juga akan berkembang lebih pesat dalam tempoh 5 tahun akan datang. Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS kini menemui anda melalui siri jelajahnya.
saringan kesihatan, pertandingan, aktiviti cabar diri, pencarian bakat, amalan penjagaan kebersihan persekitaran, aktiviti interaktif dan macam-macam lagi. Bersama meriahkan jelajah ANMS di lokasi berhampiran anda. Mak ingat tak masa kita susah dulu? Kena halau dari rumah sebab tak mampu bayar sewa. Sedih kan masa tu, Mak? Tak apalah, Ros. Setiap ujian tu pasti ada hikmah di sebaliknya. Yang penting kita sabar. Memang dari dulu lagi, Impian Ros nak tengok Mak happy bila punya rumah baru. Mak dah selesa dah nyewa kat rumah flat kita tu. Lagipun rumah ni cantik, luas, mesti mahal. Nanti bolehlah Mak masak dengan selesa kat rumah baru. Surau, ruang rekreasi, parking berbumbung lagi. Rumah ni ada 3 bilik tidur dengan 2 bilik air tau. Harap-harap Mak sukalah. Wah, besarnya Ros rumah ni. Wah, bil elektrik bulan ni dah turun. Tahu tak, perkakas elektrik yang ada pam atau pemanas akan guna lebih tenaga. Opah, perkakas elektrik yang lama akan pakai lebih banyak tenaga. Bil tinggi sebab sekarang kan musim panas. Aircon pun bekerja 2 kali lebih. Lagi ramai orang, lagi tinggilah bil. Kalau tak percaya cakap Adam, dengan smart meter yang Umar baru pasang tu, Abang boleh semak dan kawal penggunaan tenaga harian. Terima kasih Mr. Noid. Bertemu kembali. Masih ada ruang antara UMNO dan PAS untuk bekerjasama bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 PRU ke-15. Ketua UMNO bahagian Ketereh Tan Sri Anwar Musa berkata, pintu rundingan antara kedua-dua parti perlu sentiasa dibuka supaya permufakatan orang Melayu dapat diperkasa. Justru beliau berharap pucuk pimpinan dapat mengambil pendekatan yang bijaksana untuk berunding. UMNO dan PAS juga boleh menjadi tunjang terhadap penyatuan ummah. Kalangan pengundi di akar umbi antara UMNO dan PAS, pada saya masih ada ruang boleh kita terokai dan mungkin itu akan membawa kepada kerjasama yang lebih luas. Jadi masa masih ada pada saya dan saya secara peribadi masih mengharapkan pucuk pimpinan terus berikhtiar mencari jalan. Yang penting kita nak tengok kawasan-kawasan parlimen majoriti Melayu hendaklah menjadi satu force yang solid untuk memberikan kestabilan. Terdahulu Tan Sri Anwar merasmikan mesyuarat perwakilan UMNO bahagian Ketereh dan pelancaran jentera pilihan raya Barisan Nasional di Kompleks Yayasan Kemiskinan Kelantan, Melur, Kota Baru. Ya, sementara itu, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan memaklumkan selagi belum tiba hari penamaan calon, semua parti termasuk PAS masih mempunyai pilihan untuk menyertai atau mewujudkan sebarang gabungan politik. Selagi belum sampai hari penamaan calon, anything can happen. Semua perkara boleh berlaku. Sama ada kita pembentukan gabungan-gabungan itu boleh berlaku sehinggalah hari penamaan calon. Kerana hari penamaan calon menentukan satu-satu parti itu di dalam gabungan mana dan sebagainya. Jadi saya rasa belum lagi berakhir. Sekiranya ada parti-parti ingin menggabungkan ataupun mewujudkan gabungan. Kembali.
Penubuhan Pusat Respons Kem Kebangsaan NSRC akan membolehkan tindakan bersepadu dan segera dilakukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, NSRC ditubuhkan bagi menangani kes jenayah penipuan siber dengan lebih berkesan seperti yang diumumkan dalam bajet 2023. NSRC menggabungkan sumber dan kepakaran Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional, Polis Diraja Malaysia, Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, institusi perbankan serta syarikat perkhidmatan telekomunikasi bagi menerima laporan daripada mangsa penipuan siber. Mangsa jenayah siber boleh hubungi talian khusus bank bagi laporan insiden penipuan siber yang akan beroperasi 24 jam atau talian NSRC menerusi talian 997 yang akan beroperasi setiap hari termasuk cuti umum dari 8 pagi hingga 8 malam. NSRC, agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan pribadi seperti nombor pengenalan peribadi, kod pengesahan transaksi TAC, kata laluan sekali saja OTP atau kata laluan. Orang ramai dinasihatkan membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai NSRC, orang ramai boleh menghubungi NFCC di talian 03 8861 3830. Dalam pada itu, orang ramai diingatkan berhati-hati dengan tawaran pelaburan yang menggunakan selebriti atau pempengaruh media sosial yang meragukan, termasuk menggunakan media sosial dalam menyebarkan maklumat palsu. Pengerusi Suruhanjaya Security Malaysia, Datuk Seri Dr. Awang Adik Hussein mendedahkan terdapat peningkatan dalam aduan penipuan melibatkan pelaburan serta tuntutan jaminan pulangan tinggi yang tidak realistik dan berisiko. Justru ke arah membendung perkara berkenaan, pihaknya menjalankan pelbagai inisiatif celik kewangan termasuk pelbagai program pendidikan dan media sosial. Jadi program ini adalah untuk menyebar maklumat yang betul, untuk memastikan pelabur-pelabur kita ni lebih berhati-hati, ya. Jangan mudah terpedaya sebab kita sering dijanji dengan pulangan yang tinggi, yang nampaknya mudah, senang. Padahal kita tahu kalau if it's too easy to get high returns and all that, then it's not true. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Axis Invest Smart Fest ISF 2022 di Ibu Negara. Setakat ini, SC telah menerima 1,800 aduan dan pertanyaan berkaitan penipuan pelaburan dan aktiviti tidak berlesen dalam tempoh 9 bulan pertama tahun ini. Kesemua penipuan itu dipromosikan dalam talian melalui saluran komunikasi seperti Telegram dan WhatsApp serta platform media sosial seperti Facebook, Instagram dan TikTok. Saudara, 3,567 syarikat pemula telah berdaftar menerusi platform My Startup sejak dilancarkan tahun lalu. Daripada jumlah itu, 2,446 syarikat telah mendapat manfaat seperti digariskan menerusi Pelan Hala Tuju Ekosistem Syarikat Pemula Malaysia Super 2021-2030. Platform dibangunkan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI itu berfungsi menyelaras inisiatif ditawarkan kerajaan serta pihak swasta kepada usahawan senarai yang komprehensif. Jelas menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba, MOSTI komited membangunkan ekosistem syarikat pemula negara menjadi salah satu daripada 20 ekosistem terbaik global. Dan daripada 3,567 company yang register, 2,446 startup telah kita bangunkan. Semua intervensi ini boleh membantu startup untuk membangun dengan ekosistem yang ada, dan kita yakin rancangan Malaysia kita ke-12 mampu untuk melahirkan beberapa lagi unicorn dalam kategori startup ini.
Beliau berkata demikian dalam Majlis Beranti Global Accelerator Program GAP Demo Day 2022 di Ibu Negara. Bahaya ni. Dah lama ke batuk? Seminggu. 2 minggu lebih. Demam. Kurang makan. Berpeluh pada waktu malam. Susut berat badan. Batuk berdarah. Jika anda mengalami batuk lebih 2 minggu, kurang selera makan, susut berat badan, demam, berpeluh di waktu malam dan batuk berdarah, TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Masih bersama berita perdana. Pelancaran penandaan logo barangan Malaysia yang baharu membolehkan lebih banyak syarikat memohon dan memperoleh pengiktirafan penandaan berkenaan. Inisiatif yang berkuat kuasa 1 November ini melibatkan perluasan 3 kategori logo. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalingki memberitahu perluasan itu melibatkan produk Malaysia, buatan Malaysia dan rekaan Malaysia. Penandaan logo bakal menjadi pemangkin serta nilai tambah selain jaminan kualiti produk keluaran tempatan yang telah menjalani saringan kualiti. Dengan kempen Beli Barangan Malaysia ini sudah tentunya dalam rekod-rekod yang kita ada dari tahun-tahun lampau hingga ke hari ini memang ada peningkatan dalam aktiviti domestic trade ataupun perniagaan dalam negeri. Jadi dengan beberapa banyak peningkatan sehingga sekarang dah berjejak lebih RM3 bilion. Inisiatif juga menyasarkan lebih banyak produk tempatan berkualiti dapat dihasilkan bagi mengurangkan kebergantungan produk luar negara dan kemasukan barangan import. Beliau terdahulu merasmikan Majlis Pelancaran Kempen Beli Barangan Malaysia 2022 di Johor Bahru. Majoriti penduduk di Zon Selamat Timur Sabah (Zone) berasa hidup lebih yakin dan selamat semenjak Kawalan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah (Eskom) ditubuhkan 10 tahun lalu. Kehadiran Eskom telah berperanan mengekal dan meningkatkan tahap keselamatan sama ada di laut dan darat demi kesejahteraan hidup rakyat yang tinggal di sepanjang kawasan berkenaan. Eskom menggalas peranan cukup besar dalam mengekang sebarang ancaman anasir luar termasuk jenayah rentas sempadan. Bagi salah seorang pemimpin yang terlibat langsung dalam rancangan penubuhan Eskom di Lahad Datu pada ketika itu, pemimpin pembangun masyarakat PPM kawasan Tunku, Abdul Momen Ancai, kehadiran Eskom di kawasan Tunku Lahad Datu ternyata bertepatan bagi menjaga keselamatan mereka. Di Tunku, saya sebagai pemimpin juga mewakili menyambut baik adanya kehadiran Eskom. Eskom ini untuk bekerjasama juga dengan pihak-pihak keselamatan yang lain, contohnya seperti maritim, tentera, pihak keselamatan lah khasnya yang ada, yang di mana sejak itu telah sentiasa mengawal perairan kita. Ya, jadi manfaatlah bagi kami di sini, khasnya juga mungkin kerajaan kawasan negeri Sabah juga, ya, di mana dia meliputi di kawasan sejak daripada
dari Kudat sampailah ke Tawau. Tambah Abdul Momen, program kemasyarakatan amat penting sebagai usaha merapatkan lagi hubungan antara Eskom, pemimpin masyarakat dan rakyat kerana kerjasama antara kedua-duanya perlu untuk memastikan tahap keselamatan sentiasa terjaga. Memang selamat. Pasal diorang tiap sebulan sekali masuk kampung. Ini Eskom kan. Bertanya apa kabar. Sama macam kami, saya selaku ketua kampung, saya beritahu lah. Tidak ada masalah. Soal pasal ada juga macam menjaga keselamatan kan. Termasuklah di sungai-sungai ini. Kalau diorang ada di laut kan, muara-muara sungai bagus juga kan. Supaya jangan sampai ada macam orang-orang yang tidak kita ingini kan perkara-perkara berlaku. Keselamatan terkawal kan. Tidak ada pula yang ada masalah-masalah apa. Macam menyokong penuh lah Eskom terus berada di sini untuk menjaga keselamatan penduduk-penduduk di kawasan sini lah. Kalau ada masuk kawasan-kawasan kampung untuk memastikan keselamatan lah penduduk-penduduk kampung. Ada Eskom masuk kawasan kampung, kira okey jugalah. Kira keselamatan kita terjamin lah. Selama ada Eskom ni kami berterima kasih ke atas kerajaan untuk menyelamatkan kami di kampung ini. Kami terasa orang bilang senang lah gara-gara ada Eskom ini. Pasal kami dulu kalau tiada Eskom kami susah. Jangan bilang berjalan. Tidur malam pun kami ada payah sikit untuk menjaga diri sendiri, menjaga masyarakat. Tapi sekarang kehadiran mereka ini kami berterima kasih, sangat terima kasih. Keselamatan kami terjamin. Selama kewujudan Eskom di Pantai Timur Sabah ini, perasaan kami terasa terjamin dan tiada perasaan takut untuk menjalankan apa-apa aktiviti di Pantai Timur Sabah ini, terutama di Kunak. Perlu diteruskan dia punya khidmat di Sabah ini, terutama di kawasan Pantai Timur Sabah ini. Sebab sudah kita nampak apa yang terjadi pada berlaku di Tanduo. Jadi kita kegunaan kebaikan daripada Ezon ini adalah mengawal pendatang-pendatang daripada luar datang ke kawasan kita, iaitu daerah Sabah. Dan kebaikannya ni ada keturunan sempadan sebab kawasan macam daerah Kunak ni ataupun kawasan Tawau, KK, Tawau, kebanyakan kita ni dikelilingi oleh perairan lautan. Kebanyakan penduduk banyak yang tinggal di kawasan perairan perlautan. Jadi kita minta supaya diperkuatkuasakan lagi atau perluaskan lagi rondaan daripada Eskom seluruh sempadan kita Sabah. Eskom ditubuhkan pada 1 April 2013 susulan insiden pencerobohan pengganas Sulu di Tanduo yang dipertanggungjawab menyelaras operasi pelbagai agensi keselamatan. Eszon pula merangkumi kawasan perairan Pantai Timur Sabah bermula dari Kudat, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna dan Tawau. Saudara, berita perdana diteruskan dengan edisi sukan bersama Nazri Fahmi. Silakan. Impian Haris Ali ungguli peringkat keempat tidak kesampaian. Indonesia tubuh pasukan petugas khas susulan tragedi berdarah. Terima kasih Andy dan Fahatu. Assalamualaikum dan salam sukan untuk semua. Seperti biasa kita mulakan dengan perkembangan letu di Langkawi LTDL 2022. Asal pelumba pasukan Terengganu Polygon Cycling Team TSG Muhammad Harif Saleh bangkit dalam perlumbaan peringkat keempat. Ia memberi kelebihan kepada pakar pecut nampaknya tidak kesampaian. Apakah yang menjadi penghalang utama untuk Harif? Wartawan Tuan Ikram Tuan Muhammad ada penjelasannya. Malang buat pelumba berusia 34 tahun itu yang terperangkap bersama kelompok pelumba yang terjatuh ketika perlumbaan berbaki 1 km. Insiden itu turut melibatkan rakan sepasukan Yusuf Rigugui yang turut terjatuh. Pasal mungkin laluan tahun ni berbeza 2 tahun yang lepas, pasal kita orang pun tak tahu masuk jalan-jalan apa. Naik bukit sikit kan. Dan dulu tu mari straight kan. Jalan ini pun macam taktikal dia banyak juga. Jadi so memang banyak fighting lah daripada tim lain. Jadi mujur juga saya dok jatuh ini.
Harif yang berjaya mengungguli 2 peringkat pada edisi lalu berpeluang bangkit pada peringkat kelima yang menawarkan 3 zon pecutan esok. Sementara itu, pelumba kebangsaan Qi Ziyi menjadi pelumba terbaik negara untuk 2 peringkat berturut-turut termasuk peringkat ketiga semalam. Beliau menamatkan perlumbaan di tempat ke-48. Dalam pada itu, perlumbaan hari ini diungguli pasukan Alpecin Diusinik Jacob Marichko dengan masa 3 jam, 15 minit dan 37 saat. Ini menjadi kemenangan peringkat keempat beliau sejak menyertai LTDL pada 2016. Tempat kedua dan ketiga menjadi milik Rodriguez Selig daripada pasukan Lotto Sudal dan Edward Michael Grossu daripada pasukan Drone Hooper Androne Giacottoli. Sementara itu, tiada zon pendakian hari ini menyaksikan pelumba TSG Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif kekal sebagai pemilik jersey merah selaku Raja Bukit. Perlumbaan peringkat kelima esok melibatkan laluan sejauh 172 km dari Kuala Kangsar ke Kulim. Laluan peringkat kelima dari Kuala Kangsar menuju ke Georgetown sejauh 172 km esok menjadi laluan yang kedua terpanjang bagi edisi kali ini. 3 zon pecutan dan 1 zon pendakian menjadi cabaran bagi pelumba untuk esok. Diharapkan pelumba Malaysia terus menyelah untuk baki 4 perlumbaan yang masih tinggal. Tony Kram Muhammad, RTM. Perkembangan hoki Piala Tun Abdul Razak, pasukan wanita Melaka menewaskan Selangor 2-1 dalam aksi peringkat kumpulan pada pagi tadi. Sekaligus, Melaka berjaya mengutip 3 mata penuh. Aksi seimbang dipamerkan kedua-dua pasukan dari awal permainan di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Namun Selangor terlebih dahulu membuka jaringan menerusi Nur Idrina Asnida Muhammad Yusmi seawal minit ke-14. Kegembiraan Selangor itu tidak bertahan lama selepas Liana Akilah Muhammad Serpawi menyamakan kedudukan buat Melaka di babak ketiga. Berselang 2 minit kemudian pemain Melaka Nurliana Muhammad Kip dilainkan kad kuning. Bagaimanapun, situasi itu tidak mematahkan semangat Melaka yang menggandakan asakan dan meledak satu lagi jaringan menerusi Nuraslinda Said pada minit ke-50. Tamat permainan, Melaka 2, Selangor 1. Berbagi seminggu sebelum kejuaraan MotoGP Malaysia membuka tirai, Lita Antarabangsa Sepang SIC menjangkakan lebih 170,000 penonton hadir menyaksikan perlombaan yang dijadwal berlangsung pada 21 hingga 23 Oktober itu. Ketua Pegawai Eksekutifnya Azhan Shafri Manhani berkata, jualan tiket kini sudah melebihi 50% dan pihaknya masih giat melakukan promosi untuk menarik lebih ramai penonton. Cumanya, I think kita still need to push for the leftover and hopefully we can get the same crowd untuk tahun ni. Cuma I think this year another 1 or 2 challenge that we faced. One of the things that is a long weekend. Right after 23rd to 24th is Deepavali, so it's going to be a long weekend. Bagi saingan musim ini, 3 pelumba tempatan iaitu Khairul Idham Pawi, Kasman Dene Kasmayuddin dan Azroy Hakim Anwar menerima tiket wildcard untuk bersaing dalam kelas Moto2. Manakala seorang lagi pelumba negara, Saripudin Azman, turut beraksi atas tiket wildcard dalam kelas Moto3. Menjelang aksi terakhir Liga Super Kedah Darul Aman, KDAFC bakal melayan kunjungan pasukan ketiga Liga Terengganu FC TFC di Stadium Darul Aman malam esok dengan misi memadam badi kekalahan 4 perlawanan berturut-turut sekaligus menutup tirai musim ini dengan kemenangan. Kemenangan ke atas TFC nanti amat penting kerana dapat membantu Kedah memperbaiki kedudukan dan mengelak daripada bertemu pasukan Liga Super lain dalam undian Piala Malaysia nanti. Namun pengendalinya Aidil Syahrin Sahad mengakui tugas tersebut bukan mudah selepas sang kenari bergelut dengan prestasi selain turut berdapat krisis kecederaan pemain akibat jadual yang padat. We have been playing for 3 days, so many games. From Selangor, PJ City, then after that, JDT, Negeri Sembilan, now JDT again. Another 3 more days or 4 days we're going to play against Terengganu. And like I say again, we don't have massive squad, we don't have second team. What we have, what you saw. And these are the players that, available and we have to believe and give a chance to
to some of the players that not been playing. Ketika ini Kedah berada di tangga ke-7 dengan 27 mata, 2 mata di belakang Selangor dan KL City di tangga ke-5 dan ke-6. Kemenangan di hadapan penyokong sendiri esok bakal membantu mereka melonjak kedudukan dengan syarat kedua-dua pasukan tersebut mengalami kekalahan. Masih lagi JDT berpeluang. Ini peluang yang mungkin boleh digunakan oleh Faisal Halim. Sementara itu, TFC juga membawa misi wajib menang bertandang ke Stadium Darul Aman berdepan tuan rumah KDAFC pada aksi terakhir Liga Super musim ini malam esok. Pertemuan di gelanggang lawan itu menjadi detik penting buat skuad penyu dalam perebutan slot ke pentas Piala AFC musim depan. Ketua Jurulatih TFC Nafuzi Zain berkata beliau menyedari cabaran getir bakal dihadapi anak buahnya dalam usaha meraih 3 mata berharga di bumi Jelapang Padi. Nafuzi menjagakan saingan sengit daripada Kedah dengan dibarisi pemain berkualiti Fayyad Zulkifli, Ronengah Wanja dan Mahmud Mardi yang menjadi ancaman buat pertahanan TFC. Namun jelasnya tiada rombakan besar dilakukan terhadap skor utama berikutan persembahan terbaik dan prestasi membangsakan dipamer setiap pemain ketiga ini. Susulan tragedi berdarah yang meranggut ratusan nyawa, FIFA dan Persatuan Bola Sepak Seluruh Indonesia PSSI menubuhkan pasukan petugas khas bersama bagi memperbaiki kawalan penonton serta langkah-langkah keselamatan stadium. Jawatan kuasa berkenaan turut dianggotai Konfederasi Bola Sepak Asia AFC serta pihak polis dan Kementerian Sukan Dalam Negeri, Kesihatan dan Kerja Raya. Kita bersepakat membentuk task force atau satgas transformasi sepak bola yang tentunya berisi pemerintah, kemudian dari FIFA sebelah kanan kami ini ahli-ahli semua dalam bidang sepak bola maupun security and safety ataupun stadion dan lain sebagainya. Dan juga hadir sebelah kiri saya dari AFC. Tadi secara garis besar kita sudah bahas masalah safety and security. Jadi nantinya kan breakdown-nya kepada kita masing-masing. Setelah ini ada rapat lanjutan tentunya. Jadi tadi garis besar saja. Tapi banyak masukan memang yang komprehensif pada kita. Sehingga memang insya Allah dengan pendampingan yang terus-menerus sepak bola kita pasti akan lebih baik. Ya. Menerusi penubuhan pasukan khas tersebut, Polis Indonesia perlu memastikan SOP-nya diselaraskan dengan peraturan FIFA. Pihak berkuasa Republik berkenaan menerima tekanan untuk mengambil tindakan segera bagi merombak piawai keselamatan bola sepak selepas lebih 130 orang maut dalam rusuhan itu di Stadium Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur pada 1 Oktober lalu. Sementara itu, berhubung insiden sama, pasukan penyiasat membuat kesimpulan bahawa gas pembenih mata menjadi punca utama kemalangan jiwa dalam salah satu tragedi terburuk dunia bola sepak itu. Perkara itu dimaklumkan Menteri Penyelaras Keselamatan Indonesia Mahfud Mohamad. Jelasnya pasukan berasingan masih menyiasat tahap kandungan toksik dalam gas yang digunakan, namun ia tetap tidak dapat menafikan angka korban yang tinggi terbabit berpunca daripada gas pembenih mata. Peringkat keberbahayaan atau racun pada gas itu sekarang sedang diperiksa oleh BRIN, ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tetapi apapun hasil pemeriksaan dari BRIN itu tidak bisa mengurangi kesimpulan bahwa kematian massal itu terutama disebabkan oleh gas air mata. Kami sudah menyampaikan kepada Presiden semua yang kami temukan dan semua rekomendasi untuk semua stakeholders, baik yang dari pemerintah, PUPR, Menpora, Menkes dan sebagainya, sudah kami tulis satu persatu rekomendasinya di dalam 124 halaman laporan. Beralih ke sukan tenis, pilihan utama dari Kanada, Felix Auger-Aliassime, terpaksa mengerah segala keringat sebelum menewaskan Oscar Otte dari Jerman dalam pertarungan 3 set di terbuka Florence malam.
Pada aksi pusingan ketiga itu, Auja Aliassime menerima tentangan hebat daripada Otter yang bangkit daripada kekalahan set pertama sekaligus memaksa perlawanan ditentukan di set ketiga. Pemain berusia 22 tahun itu bagaimanapun kembali mendapat rentak dalam set tersebut dan menjinakkan lawannya dengan keputusan 6-4, 6-7 dan 6-2. Kemenangan itu menyaksikan Auja Aliassime bakal berdepan pemain Amerika Syarikat Brandon Nakashima di suku akhir. Satu lagi perlawanan menyaksikan pemain Italia Lorenzo Musetti meneruskan harapan tuan rumah apabila turut layak ke suku akhir dengan kemenangan ke atas Bernabe Zapata Miralles dari Spanyol. Pilihan ketiga itu tidak masalah untuk mendominasi permainan dengan kejayaan 6-3, 6-0 di pusingan ketiga. Selepas ini, Musetti akan bertemu pemain Amerika Syarikat Mackenzie McDonald di suku akhir. Laporan itu mengakhiri edisi Sukan 14 Oktober 2022. Saya Nazri Fahmi Syukri kembali sebelum bersama dengan Andy dan Fahatul. Serangan Rusia terhadap Ukraine di Donetsk dan perkembangan di Asia Barat. Saksikan dalam rangkuman dunia. Tentera Ukraine memindahkan rakyat orang awam di wilayah Donetsk. Mangsa lelaki dan wanita itu terbunuh dalam serangan roket tentera Rusia berhampiran rumah mereka di Bandar Yakovlivka. Bandar itu menyaksikan pertempuran sengit berlaku antara kedua-dua pihak. Dua penduduk Palestin terbunuh dalam serbuan Israel di Bandar Jenin yang diduduki di tebing barat. Kementerian Kesihatan Palestin memaklumkan mayat mangsa tiba di Hospital Jenin selepas rejim Zionis mengumumkan operasi berterusan terhadap kem pelarian. Tentera rejim menggunakan peluru hidup dalam pertempuran dengan Palestin di kem pelarian tersebut. Parlimen Iraq memilih ahli politik Kurdish Abdul Latif Rashid sebagai presiden. Pemilihan Abdul Latif sekaligus menamatkan kebuntuan politik selama setahun serta langkah penting ke arah pembentukan kerajaan baharu. Presiden baharu itu dengan segera menamakan Muhammad Shia Al-Sudani sebagai Perdana Menteri. Sebelas individu termasuk seorang wanita didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur atas pertuduhan menculik seorang warga Palestin bagi mendapatkan maklumat berkaitan perisian yang digunakan untuk menggodam telefon bimbit. Kesemua tertuduh mengangguk faham sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Wong Chai Sia. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes tersebut di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, mereka didakwa secara niat bersama telah menahan Omar ZM Al-Bebaisi Raida untuk mendapat ganjaran iaitu rahsia maklumat membuat dan menyaaktif perisian komputer yang digunakan untuk menggodam telefon bimbit. Mereka dituduh melakukan perbuatan itu pada 28 September lepas mengikut Seksyen 3 Akta Penculikan 1961 dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesesaan. Mahkamah tidak membenarkan kesemua tertuduh dijamin selepas Timbalan Pendakwa Raya Fatin Hanum Abdul Hadi memaklumkan pendakwaan tiada menawarkan jaminan kerana kesalahan itu tidak boleh dijamin. Sebutan semula kes ditetapkan 15 Disember depan.
Di Selangor, Mahkamah Magistrate Klang mengarahkan seorang bekas pengurus bank yang sepatutnya didakwa berhubung penipuan pelaburan menggunakan wang simpanan pelanggan untuk menjalani pemeriksaan mental di Hospital Bahagia Tanjung Rambutan, Perak. Magistrate Amirul Ashraf Abdul Rasid membuat perintah tersebut selepas membenarkan permohonan peguam Dennis Michael Pereira yang mewakili individu berusia 59 tahun itu supaya dirujuk ke Hospital Psikiatri bagi pemeriksaan mental sebelum prosiding pendakwaan dimulakan. Mahkamah dimaklumkan tertuduh kini berada dalam tempoh cuti sakit bermula 12 hingga 19 Oktober ini yang dikeluarkan Jabatan Psikiatri Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang disebabkan masalah mental. Timbalan Pendakwa Raya Nur Madiha Zulkifli tidak membantah permohonan itu. Mahkamah kemudian menetapkan 6 Disember depan untuk sebutan semula kes bagi keputusan kesihatan mental tertuduh. Penahanan seorang penyembelih ayam dan isteri membongkar kegiatan makmal memproses dadah. Pelbagai dadah bernilai lebih RM81,000 dirampas dalam 2 serbuan di Gelugur dan Bayan Lepas, Pulau Pinang pada Selasa lepas. Ketua Polis Daerah Timur Laut SCP hasil maklumat dan risikan pihaknya menahan pasangan itu di Gelugur bersama 1,810 gram heroin. Masih menjalankan soal siasat lanjut tentang bagaimana mereka boleh mendapat formula ini. Kita percaya mungkin ada lagi sedikit lain yang kita masih lagi menjalankan siasatan untuk mengenal pasti pembekal raw material untuk pemprosesan ni. MO dia akan menggunakan seperti lihat di hadapan ni ada 2 jenis micro oven ni akan diproses dengan campuran-campuran kimikal yang telah diorang uji kaji dan akan dibuat secara dalam bentuk packaging untuk dibekalkan kepada pengguna-pengguna termasuk penagih dan juga terpanggil pusher-pusher lah. Berdasarkan siasatan awal, pasangan itu mempunyai kepakaran memasak heroin yang dipercayai dipelajari daripada rangkaian sindiket pengedaran dadah. Polis kini sedang giat mengesan sindiket yang membekalkan bahan mentah dadah kepada suspek untuk siasatan lanjut. Pasangan itu kini direman hingga Isnin depan untuk siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Hampir 2,000 kotak vape pelbagai jenama dan perisa bernilai RM524,000 dirampas Batalion 7 Pasukan Gerakan AM PGA Kuantan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Zaki Harun memberitahu rampasan itu hasil rondaan sepasukan pegawai bersama anggota Strike Force Kompena A Batalion 7 PGA di KTJ Kuala Jambu Tumpat pada pukul 3 pagi. Bagaimanapun, suspek yang menyedari kehadiran pihak berkuasa di lokasi bertindak melarikan diri dengan menaiki perahu ke tebing Sungai Golok, Thailand. Hasil pemeriksaan dalam kenderaan menjumpai kesemua barang kes yang kemudian dibawa ke kontak PGA Kuala Jambu untuk tindakan lanjut. Kes disiasat di bawah Seksyen 13A Akta Racun 1952. Menjelang sambutan Deepavali tidak lama lagi, Ibu Pejabat Polis Daerah Serdang bersama Persatuan Keluarga Polis Perkep tampil menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan. Menurut Ketua Polis Daerah Serdang, SCP AA Anbalagan, sumbangan sedikit sebanyak dapat memberikan keceriaan penghuni di Pusat Jagaan SVM. Sumbangan telah disampaikan berbentuk pakaian dan juga peralatan-peralatan yang diperlukan oleh rumah SME ini, rumah jagaan ini berupa kipas angin, peralatan dapur dan sebagainya. Program seumpama ini adalah satu tanggungjawab sosial yang perlu diambil pihak IPD Serdang dalam memastikan kesejahteraan masyarakat setempat. Saya gembira, really gembira bila orang datang tolong kita untuk jadi sponsor untuk kita. Memang perlukan barang-barang macam ni. IPD Serdang dan Perkep juga bakal menyantuni sebuah lagi rumah anak-anak yatim di Puchong.
Lestarikan budaya sukan kepada semua kaki tangan jabatan. Penubuhan Kelab Kebajikan dan Sukan Jabatan Penyiaran Malaysia merupakan langkah proaktif yang mampu merealisasikan matlamat tersebut. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Cik Roslan Cik Daud berkata, budaya sukan perlu diamalkan sepanjang masa dan tidak hanya dilakukan apabila adanya sambutan sukan tertentu. Pendaftaran kelab telah diluluskan oleh ROS pada 20 Mei 2022 dengan senarai Jawatankuasa Interim yang telah mengadakan beberapa kali mesyuarat sejak beberapa bulan yang lalu. Pelbagai aktiviti sedang dirancang untuk memberi manfaat pada semua warga RTM, termasuk aktiviti bersifat sosial, spiritual dan kebajikan. Beliau berharap pembabituan semua pihak dapat diteruskan pada masa akan datang bagi menyokong budaya sukan di tempat kerja. Datuk Cik Roslan berucap di Majlis Perhimpunan sempena perasmian sambutan Hari Sukan Negara peringkat Jabatan Penyiaran Malaysia di Angkasa Puri. Sebiji tayar pesawat tercabut ketika berlepas. Ya, pasti mencemaskan. Kita saksikan dalam hashtag. Sebuah pesawat mengalami detik cemas apabila sebiji tayar tercabut ketika berlepas. Insiden berlaku di sebuah lapangan terbang di Bandar Taranto, Itali, membabitkan pesawat Boeing 747. Menerusi video dimuat naik di Twitter, Aero-In, asap hitam dilihat keluar dari bahagian bawah tayar sebelum tayar itu jatuh ke bumi. Bagaimanapun, pesawat yang menuju ke Amerika Syarikat itu berjaya berlepas dan mendarat dengan selamat. 23 kanta lekap dikeluarkan dari kelopak mata seorang warga emas. Wanita terbabit dikatakan terlupa mengeluarkannya selama sebulan. Selama tempoh tersebut, kanta terbabit bertukar warna selain melekat antara satu sama lain. Kes itu dikongsi pakar oftalmologi di California, Dr. Katerina Kurteva di media sosial. Keakraban persahabatan dua ekor haiwan berjaya dirakam di India. Aksi mesra monyet dan rusa itu mendapat liputan luas selepas haiwan berkenaan seringkali dilihat bersama-sama. Tidak dapat dipastikan umur kedua-dua haiwan terbabit tetapi saiznya dilihat agak kecil. Saudara, berita perdana Jumaat 14 Oktober 2022 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Jadi kita Assalamualaikum dan salam sejahtera.